sekalian, mari kita lihat bagaimana hebatnya ibu-ibu pada zaman dahulu sebagai contoh. Tuan-puan pasti kenal dengan nama besar seorang tokoh ulama, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Ustazah percaya semua dalam masjid ini pernah dengar nama Imam Asy-Syafi'i. Malah sebahagian dari besar daripada kita umat Islam di Asia Tenggara, ia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, ibu Imam Syafi'i, bila nak menyusukan anaknya yang namanya Imam Syafi'i ini, dia pastikan menyusukan anaknya dalam keadaan berwudu. Macam mana puan-puan? Ingat balik anak-anak kita dulu. Ambil wudu tak bila nak bagi minum susu? Ambil wudu tak tuan-puan? Ke rasa menyesal rasa nak beranak lagi ni? Ustazah, saya rasa nak beranak lagi lah Ustazah. Ustazah masa dengar dan masa baca pun tuan-puan riwayat kisah hidup tu, saya kata Masya Allah. Ya, sebab apa? Kerana ibu Imam Asy-Syafi'i meyakini menyusukan anak-anak adalah satu ibadah, dan bila ia satu ibadah, alangkah baiknya kita buat dalam keadaan berwudu. Itu ibu Imam Syafi'i. Kita nyusukan anak sampai tengok Hindustan. Ya, kena pula cerita sedih. Cerita sedih, menangislah tengok cerita Hindustan. Anak tu confused. Ini air apa ni? Ya, rupanya air mata mak dia. Jangan kata nak berwuduk tuan-tuan, malah menyusu dalam keadaan berhibur. Tengoklah anak kita pula macam mana. Itu contoh. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkemuka. Sufyan Ats-Tsauri, bila Sufyan nak belajar, kena cari guru jauh sana sini, memerlukan kepada belanja perjalanan, memerlukan kepada belanja untuk belajar dan sebagainya. Sara hidup, ayah sudah tidak ada, si ibu bekerja. Si ibu bekerja sebab nak memastikan untuk anak-anak belajar, untuk anak-anak sara hidup, untuk anak-anak makan minum, mesti daripada rezeki halal dan tayyibah. Si ibu bekerja. Dengarkan nasihat ibu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, wahai anak endaku, wahai anak endaku, tolong pastikan tiap-tiap 10 ayat yang kamu belajar. Tolong nak pastikan tiap-tiap 10 ayat yang kamu belajar, tengok kesannya pada hati kamu. 10 ayat kamu. Bukan ceramah 1 jam, bukan kuliah 2 jam setengah. 10 ayat yang kamu belajar, wahai anakku, tolong pastikan kesan ilmu itu pada hatimu. Lihat 3 perkara, wahai anakku. Pertama, lihat sejauh mana takutnya kamu kepada Allah. Ibu main peranan. Yang kedua, lihat wahai anakku, sejauh mana bertambahnya ketenangan dalam hidup kamu dengan 10 ayat yang kamu belajar. Dan yang ketiga, lihat wahai anakku, sejauh mana bertambahnya kemanisan, ketaatan hidupmu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu belajar 10 ayat, tidak bertambah 3 keadaan, mak sebagai orang yang bekerja mencari rezeki yang halal kepada kamu, mak akan reflect kepada diri mak, apakah yang mak berikan kepada kamu bukan sesuatu yang thayyibah, bukan sesuatu yang baik. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pernah tak kita nasihat anak kita macam tu tuan-tuan? InsyaAllah baliklah kita nasihat ya. Itu ibu kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ibu bapa mencorak anak-anak. Tanpa ustazah nafikan ada faktor-faktor yang lain, tapi memang mak ayah corak anak-anak. Tuan-puan pernah tengok tak anak-anak kecil kita main berlakon rumah-rumah?
berlakon, main cikgu-cikgu, main mak-mak, dia jadi mak. Cuba kita tengok dari jauh macam mana dia jadi mak. Kadang-kadang kita akan cakap dalam hati kita, sebiji macam aku, sebiji macam kita. Dia punya garang, dia punya bengis. Kalau ibunya lembutnya dia ketika mana dia berlakon menjadi seorang ibu. Tidurlah dek, dia pun dodol, tidur. Sebiji macam mak dia. Sebab dia tidak belajar lagi tuan-puan untuk melihat alam yang luas. Allahumma illa yang dia lihat adalah kedua ibu bapa. Nabi SAW pernah menegur seorang wanita, seorang ibu yang dia panggil anak dia. Dia kata, dek, mari sini dek. Seorang ibu panggil anak dia, Nabi dengar, Nabi lihat. Dek, mari sini dek. Anak tu tak datang. Dek, mari sini anak, mari sini. Ni ada benda ni mak nak bagi. Ibu tu cakap, ada benda mak nak bagi. Nabi SAW bertanya kepada ibu tadi, ada sungguh ke nak bagi pada anak tu? Ibu tadi jawab ada. Maka selesai urusan tu. Sebab Nabi kata apa? Kalau tadi panggil anak, bagi tahu ada benda mak nak bagi, tapi bila anak datang tiba-tiba tidak ada apa-apa nak bagi, maka ditulis kita sebagai seorang yang telah menipu. Macam mana tuan-puan? Agak-agak banyak tak tipuan lah? Agak-agak lah. Ya, ke tak pernah lah sekali pun tak pernah tipu anak. Alhamdulillah. Ya, tapi ustazah sebagai ibu tadi ngaku je lah tuan-puan. Anak ustazah pun ada di ustazah bawah. Maaf ya nak ya, dulu Umi pun ada tipu juga. Ada tuan-puan. Mak nak pergi mana, nak ikut Umi. Tak boleh, Umi nak pergi kerja. Padahal nak pergi jaya. Ya, tak boleh, Umi ada ceramah. Padahal nak jumpa kawan. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan kita pelik kalau satu hari besok kita ditipu. Satu hari besok kita ditipu. Tuan-puan, hidup ini ibarat roda. Ya, sebab itu kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, ya, yang bermaksud, saya bacakan dulu hadis dia. Rahimallah walidan a'ana waladihi ala birri. Allah mencintai, Allah mengasihi ibu bapa yang menolong anaknya, mengajar anaknya cara-cara untuk berbakti kepada dia. Ada ibu bapa, dia ajar anak cara bagaimana kelak anak-anak itu patut berbakti kepada dia. Caranya bagaimana? Anak kita sedang melihat bagaimana hari ini kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Corak. Kalau tuan-puan nak tahu macam manalah agak-agaknya anak kita besok akan layan kita, tuan-puan termasuk ustazah, hanya perlu 5 minit untuk merenung bagaimana kita melayan ibu bapa kita sekarang. Itu Nabi cakap, rahimallah walidan a'ana waladihi ala birri. Allah mencintai ibu bapa yang tolong ajar pada anak dia cara untuk berbakti kepada dia. Bagaimana anak-anak tengok macam mana umi, abi, mama, papa menjaga kebajikan, menyantuni, mengasihi nenek dan datuk kalian. Sungguh tuan, kalau kita depan anak-anak protes mak ayah kita, nenek pada anak-anak, aduhlah nenek kamu ni tak habis-habis nak suruh mak balik. Padahal baru jumpa minggu lepas. Balik. Tuan-puan, tunggu lagi 20 tahun. Anak kita tak makan. Anak kita mungkin main game masa tu tuan-puan. Anak kita mungkin nampak macam tak kisah, tak peduli. Tapi inilah yang kita kata sebagai apa? Putaran roda hidup.
Kalau demikian anak-anak kita melihat acuannya, ya, maka 20 tahun lagi besar sekali kemungkinan perkataan yang sama akan keluar daripada anak-anak kita. Kak Ngam, mana ni? Tak balik ni, sampai mana dah? Yelah mak, Kak Ngam nak balik ni, Kak Ngam nak balik. Letak telefon, hai mak ni, baru jumpa minggu sudah. Nak jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Sebiji tuan-tuan, skrip yang pernah kita sebut 20 tahun lalu. Sebab itu besar makna yang Nabi sebut, jadilah ibu bapa yang bagaimana kita nak anak-anak kita buat kepada kita. Sekarang terjemahkan, tunjukkan pada ibu bapa kita sendiri